Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, betul ke 13 September 2023, hari Rabu, Rabu terakhir bulan Safar, akan datang, akan berlakunya banyak huru-hara, kelang kabut, bencana, macam-macam akan jadi. Sampai siap ada yang mendakwa, dia kata akan turunnya 320,000 bala akan menimpa. Jadi diserukan pada semua sekali supaya sembahyang hajat, berdoa pada Allah Ta'ala agar dijauhkan, dihindarkan daripada bencana ni semua. Tenang, relax, tarik nafas, dengar elok-elok. Nabi pernah bersabda, La adwa, wala tirata, wala safar, wala hammata. Tidak ada penyakit yang berjangkit, tidak ada kepercayaan bahawa haiwan memberi manfaat dan mudarat, tidak ada kesialan dalam bulan Safar, dan tidak ada kepercayaan bahawa malapetaka datang daripada burung hantu. Ingat, segala bentuk perkara akan berlaku sekalipun, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Bukan disebabkan tarikh tertentu, bulan tertentu, hari tertentu. Jadi janganlah mudah percaya. Melainkan semuanya ketentuan daripada Allah Ta'ala. Kecuali kita sebagai hamba, betul, disuruh kita berdoa pada Allah Ta'ala, sembahyang hajat, minta pada Allah dijauhkan bala, wabak penyakit ke, bala bencana. Itu memang ada. Ada doa. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ujian yang berat, hinanya kecelakaan, buruknya takdir, dan kegembiraan para musuh atas bala ujian dan kecelakaan yang menimpa. Amin ya rabbal alamin. Doa tu ada. Semoga kita dijauhkan daripada fahaman yang pelik-pelik yang merosak jiwa dan minda kita, apa-apa pun dengan izin Allah. Manusia sejak daripada zaman dulu lagi dah lama bercakap tentang soal kiamat. Sama ada dia percaya, sama ada dia tak percaya, sama ada dia mempermain-mainkan kiamat, maka kiamat itu tetap akan berlaku. Rupanya bukan setakat kita sahaja agama Islam yang mengakui, meyakini bahawa akan berlakunya peristiwa kiamat. Namun dalam fahaman agama lain juga, mereka juga ada kefahaman tersendiri berkaitan tentang kiamat itu. Kajian berkaitan tentang akhir zaman ni dia disebut sebagai konsep eskatologi. Eskatologi, itu dipanggil sebagai konsep eskatologi, iaitu kajian tentang akhir zaman ataupun dunia nak menuju kehancuran, disebut sebagai eskatologi. Bagi kita orang Islam, kita ni kiamat ada dua. Pertama disebut kiamat sughra, yang kedua disebut kiamat kubra. Kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra ni maknanya kiamat kecil. Kedua, kiamat kubra, iaitu kiamat besar. Apa beza kiamat kecil, kiamat besar ni? Besar dia mai dah. Kiamat kecil, kiamat besar. Apa bezanya? Kiamat kecil adalah mati, kematian. Kita, kalau kita meninggal dunia pun, itu pun dianggap sebagai kiamat juga, iaitu kiamat kecil. Akan tetapi satu lagi yang disebut sebagai kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat besar, itu maknanya dunia sendiri, dunia atau bumi atau alam ini, alam jagat raya ini semua akan hancur sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Ta'ala dan Rasul dalam Quran maupun dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam fahaman Zoroaster, agama tua yang muncul abad ke-6 sebelum Masihi lagi. Dan kiamat ini bagi fahaman Zoroaster, dia disebut sebagai Frashhokarti, seperti yang disebut dalam kitab mereka Avesta. Dia Zoroaster ni, dia ada kitab dia. Kitab yang mereka yakini itu kitab suci mereka, iaitu disebut sebagai Avesta. Ataupun keyakinan orang Zoroaster ni, menjelang kiamat mereka percaya akan diutuskan 3 juru selamat. Dalam ajaran Zoroaster ni, mereka meyakini bahawa bila dunia nak menjelang kiamat, akan ada atau diutuskan 3 juru selamat. Yang mana 3 juru selamat itu ada yang disebut sebagai Aushedar Mah,
Shayoshan, ada yang disebut sebagai Aushedar. Bagi kita orang Islam, kita meyakini sebagaimana disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Imam Mahdi lah. Imam Mahdi yang kemudiannya Nabi Isa pula lepas itu. Itu bagi kita. Tapi bagi Zoroaster ni dia ada 3 juru selamat dia yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Maknanya kedatangan 3 juru selamat itu dia datang untuk nak menghapuskan kezaliman dan dia nak menegakkan keadilan. Dia nak menegakkan keadilan, segala bentuk kezaliman, kejahatan, kalau istilah kita kata kemungkaran semualah. Semua tu dia akan hapuskan, kemudian dia akan menegakkan keadilan. Dan juga juru-juru selamat itu dia akan mendirikan kerajaan Ahura Mazda. Juru selamat ni nanti dia akan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut sebagai Ahura Mazda. Dan Ahura Mazda ni pula dia adalah sebutan nama Tuhan dalam Zoroaster. Bila kiamat tu berlaku, kehancuran dunia alam ni semua nanti, mereka yakin bahawa akan dibangkitkan kembali untuk pengadilan. Yang keduanya, menurut fahaman Yahudi pula berkaitan tentang kiamat ini, mempercayai atau dia menyebut kiamat itu dengan panggilan Aharit Hayamim. Aharit Hayamim adalah kiamat itu sendirilah, dan mereka meyakini bahawa akan munculnya juru selamat juga. Yahudi dia punya kefahaman dia, bila kata nak berlakunya kiamat atau Aharit Hayamim ini, mereka yakin bahawa juru selamat mereka akan muncul. Sebab itu juru selamat mereka disebut sebagai Mesiah. Dia akan muncul bila? Ikut keyakinan, kepercayaan mereka adalah dia akan muncul pada tahun 6000 dalam kiraan tahun Ibrani, ataupun tahun dalam agama Yahudi lah. Dan dijangkakan matahari terbenam pada 29 September 2239 tahun 2239 sampailah pada malam 16 September 2240. Kita sekarang apa? 2021. Tapi jangkaan mereka lah sampailah ke pada malam 16 September 2240 kalau ikut kalender kita. Dikirakan menurut Talmud kiamat berlaku pada 2240. Dan mereka yakin juga bahawa selepas daripada kiamat, kehancuran alam ni semua nanti akan ada penghidupan kembali. Orang Yahudi ni pun dia ada keyakinan bahawa akan dihidupkan kembali. Penghidupan kembali ini disebut sebagai Ha'olam Haba. Ha'olam Haba ataupun dunia baru. Atau juga diistilahkan sebagai, kalau orang tu dia masa hidup dia baik, dia orang yang melakukan perkara-perkara yang baik, maka nanti bila dia dihidupkan kembali, dia terus masuk ke dalam syurga yang juga dikenali sebagai Ha'olam Haba. Walau bagaimanapun, kalau kita dalam fahaman kita orang Islam, akhirat lah, kita sebut akhirat. Dia Ha'olam Haba. Walau bagaimanapun, kalau jenis manusia yang jahat, manusia yang buruk, perangai tak senonoh, orang yang selalu cari pasal, buat zalim apa semua ni, nanti ni dia akan pergi ke neraka. Kalau kita sebut neraka, dia panggil Jehinom. Jehinom ni adalah tempat disebut sebagai penyucian jiwa, di mana orang-orang yang hidupnya dengan kejahatan ni semua akan dimasukkan ke dalam tempat seksaan ataupun penyucian jiwa lah, disebut penyucian jiwa. Jehinom itu selama tempoh kurang lebih dalam 11 ke 12 bulan, mengikut kepercayaan orang Yahudi lah, 11 ke 12 bulan. Akan tapi tengok juga, kalau dosa dia tu memang banyak sangat, dosa dia tu memang bertimbun, tak habis-habis, dia punya dosa tu banyak dan banyak dosa dia, maka dia akan berada di Jehinom itu dalam tempoh yang lebih lama lagi. Rakan-rakan kita yang beragama Hindu, mereka pula mempercayai bahawa kiamat ini atau juga disebut Mahapralaya. Mahapralaya atau kiamat itu dengan sudut pandang yang berbeza.
dengan kepercayaan yang lain tentang kiamat. Sebab dalam Hindu mereka meyakini bahawa bila seseorang tu mati, dia akan datang balik dengan raga baru atau dengan jiwa yang baru. Satu orang bila dia meninggal dunia, mati, dia akan datang balik dengan jiwa baru, ataupun istilah yang sangat